Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salehah binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam kemarin berkenan berangkat menghadiri majlis resepsi bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-76. Majlis yang disembahkan oleh ketua-ketua perwakilan negara-negara sahabat ke negara ini berlangsung di Royal Berkshire Royal Brunei Polo and Riding Club Jerudong. Keberangkatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, dan Anak Tuan Yang Terutama Sheikh Ahmad bin Hashil bin Rashid Al-Maskari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman selaku Din Diplomatik Corps. Everybody's well here? Tuan Yang Terutama Sheikh Ahmad dalam sembah alu-aluannya antara lain menzahirkan penghargaan atas layanan baik yang berterusan kepada ketua-ketua perwakilan negara-negara sahabat. We therefore count ourselves lucky to be working and living in this beautiful country under Your Majesty's kind patronage during the challenging time. Alhamdulillah. The diplomatic corps highly appreciate the notable levels of bilateral relations between Brunei Darussalam and our respective countries, which since established of this diplomatic relations. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima pesambah berupa bingkai pintu kayu berukir dikenali dalam bahasa Melayu sebagai gibyok. Combination of ancient history and the coming of Islam on this land. Berangkat sama, Paduka-paduka ananda dan adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Penyiaran Muda Mahkota, Penyiaran Muda Haji Amutadib Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Penyiaran Anak Isteri, Penyiaran Anak Sara, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Penyiaran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Thank you very much. Iran ambassador, Alhamdulillah, I was able to improve the bilateral relations between two countries. I went to him. We know each other for some time. Thank you very much for all your pilots. Doing very well. And we have only... Thank you very much for all the return. All the families also, they have their own school, yeah? They do. Yeah, school and kindergarten. Why not? Okay, yes, yeah. Oh, yeah, yes. Your leaders. Thank you. That's good, that's good. Say hi. Ramai, ya? I know
him very well too. He was still very young. Oh, yes, yeah, I saw you. Yeah. The president. Did, it was a wonderful meeting. Yes, we were so glad you were. Is that planned or not planned? It was absolutely planned. Majelis ini mencerminkan rasa hormat dan penghargaan yang mendalam para perwakilan negara-negara sahabat ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia berdua dan juga kepada ahli-ahli kerabat diraja, kerajaan serta rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam atas layanan baik, penghormatan dan persahabatan yang diterima. Okay, no problem. These are 16 years. 11 years. 11 years, long time. 13 years. Thank you. You can go with the sanitization of the car. Okay, thank you. Kepimpinan berwibawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam meneraju negara mendapat sanjungan tinggi daripada ketua-ketua perwakilan dari negara-negara sahabat. Peranan Baginda dalam mengukuhkan hubungan dengan negara luar meningkatkan lagi imej negara Brunei Darussalam di mata dunia. Brunei has done a great job in maintaining peace and security in the regions. Relation with the region bilaterally also excellent for not only maintaining peace and security but also to further enhance economic cooperations. ASEAN has been a huge success in bringing about peace and security in Southeast Asia. Of course, His Majesty is the longest-serving head of state and head of government in ASEAN, and I think has played a really critical role in developing ASEAN, including ASEAN as a zone of peace and security. During the pandemic, His Majesty's government offered all kind of help to our Bangladesh expatriate community. They were given free vaccination, free treatment when they got COVID, and all kind of support. So our government and I and the community are all very grateful to His Majesty. Status harian normal baharu COVID-19, 2 kes dalam kategori 5 dan 4 kes dalam kategori 4. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 1,199 kes sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 79.4%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 52.9%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 74.7%. Umat Islam di seluruh dunia akan menyambut ketibaan awal tahun 1444 Hijrah tidak lama lagi. Di negara Brunei Darussalam, majlis sambutan awal tahun 1444 Hijrah akan berlangsung esok, hari Jumaat, malam Sabtu 29 Julai 2022 bermula pukul 5 petang. Bagi memastikan kelancaran majlis sambutan itu, kemarin diadakan raptai penuh di Jami' As Hasanah Bolkiah, Kampung Kiarong. Sambutan tahun ini membawakan tema bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa menghadapi ujian memacu wawasan negara.
Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Usman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam tahun 1444 Hijrah. Majlis juga akan diadakan serentak di masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara dengan tumpuan di Jami' As-Hasanah Bolkiah, Kampung Kiarong dan masjid-masjid utama iaitu di Masjid Rancangan Perpindahan Negara Kampung Pandan Kuala Belait, Masjid Hasanah Bolkiah Pekan Tutong dan Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar Temburong. Antara pengisian majlis itu nanti, bacaan doa akhir tahun hijrah, bacaan doa awal tahun hijrah dan tazkirah hijrah. Sehubungan itu, orang ramai dialulukan untuk hadir ke majlis sambutan awal tahun 1444 Hijrah dengan mematuhi garis panduan kesihatan. Antaranya menjalankan ujian ART sebelum hadir ke masjid dan memuatnai keputusan melalui aplikasi BroHealth. Hanya individu yang mendapat keputusan negatif dibenarkan masuk. Diingatkan supaya sentiasa memakai sungkup muka, mensanitasi tangan, tidak bersalam-salaman serta dimestikan membawa tikar sembahyang berukuran besar. Juga digalakkan berwuduk sebelum ke masjid, sentiasa melaksanakan penjarakan fizikal dan segera bersurai setelah selesai majlis. Individu yang mempunyai simptom seperti demam panas, batuk selesma atau masalah pernafasan dinasihatkan untuk tidak menghadiri majlis. Para belia ASEAN dan Republik Korea berpeluang berinteraksi dengan menteri-menteri belia ASEAN dan pihak berkepentingan di peringkat tertinggi. Semasa dialog belia ASEAN kali pertama yang berlangsung di Siem Reap, Kemboja, dialog secara hybrid itu bertemakan belia dalam era revolusi perindustrian keempat, peluang dan cabaran dalam pemulihan pasca pandemik. Mewakili negara Brunei Darussalam ke dialog berkenaan Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga diadakan sesi tertutup yang antara lain membincangkan tahun 2022 sebagai tahun belia ASEAN. Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan juga mengadakan perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Dr. Hang Chon Naron, Menteri Pendidikan Belia dan Sukan Kemboja. Tuan Yang Terutama Edwin Tong, Menteri Kebudayaan, Masyarakat dan Belia dan Menteri Kedua bagi Undang-Undang Singapura. Nguyen Tuong Lam, Naib Pengerusi Tetap Jawatan Kuasa Kebangsaan Belia Vietnam dan Muhammad Azhari bin Muhammad, Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Kementerian Belia dan Sukan Malaysia. Mewujudkan sudut bacaan setentunya memberikan lautan kemanfaatan kepada semua. Usaha seumpamanya juga merupakan hasil daripada inisiatif pendekatan senegara yang menggabungkan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka bersama pihak berkepentingan yang lain dalam sama-sama meningkatkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, menyentuh perkara tersebut semasa perasmian sudut bacaan Pusat Akademi Sukan Memanah Arafi, PASMA. Hampir 200 buah buku bahasa Melayu dan Inggeris untuk semua peringkat umur dibekalkan kepada sudut bacaan PASMA. Golongan belia berkerjaya perlu mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat sebagai asas kepada pembangunan negara. Alhamdulillah, saya telah berkhidmat dengan Kementerian Kesihatan selama 4 tahun dan bekerja dalam bidang ini selama 13 tahun. Menuntut di University King's College London dengan beasiswa Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Dan niat saya untuk membantu negara dan masyarakat dalam menangani masalah penglihatan. Kerjaya ini juga telah membolehkan saya untuk
berkhidmat sebagai flying doctor dan memberi bantuan dan perkhidmatan khususnya bagi para penduduk di kawasan-kawasan pendalaman. Bagi saya mungkin bukan cabaran, cuma masa untuk menjadi seorang pakar mata agak lama. Walaupun setelah tamat latihan, saya masih perlu berterusan meningkatkan ilmu dan sentiasa peka tentang teknologi terkini. Pada awalnya kami memulakan Wallet ini pada tahun 2018. Jadi mulanya dengan modal yang sedikit. Setelah beberapa bulan kami menjual Wallet ini, banyak sekali galakan daripada masyarakat Ketani untuk menjayakan lagi bisnes kami. Terutamanya dalam bisnes menjual smart wallet buatan daripada kami sendiri. The challenges I face is dealing with the supplier because of they are from China, and I'm also helping Ghani to resolve the solution between them. The future of Ultimate Wallet is to design more and more smart wallet to the community and also cooperate with other brand. Dirgahayu ke bawah Duli Tuan Patik sembah ucapan selamat puja usia yang ke-76 tahun. Selamat Hari Keputeraan kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-76 tahun. Semoga sentiasa sehat dan kekal karar memerintah negara. Semoga dilanjutkan usia, sihat sejahtera dan kekal karar memerintah negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76 diteruskan lagi malam tadi. Pentas perayaan di Ibu Negara dimeriahkan dengan pertandingan lagu-lagu nostalgia 60-an. Pertandingan dianjurkan oleh Permata Hijau dihasrat dapat terus menghidupkan lagu-lagu di era 60-an serta menampilkan bakat penyanyi-penyanyi lama dan baharu. Dalam usaha meningkatkan kesedaran dan kefahaman mengenai prinsip maqasid syariah, Kementerian Hal Ehwal Ugama mengadakan taklimat kefahaman maqasid syariah dalam pengurusan dan pentadbiran negara Brunei Darussalam bagi pegawai dan kaki tangan Kementerian Kesihatan serta jabatan-jabatan di bawahnya. Taklimat diadakan kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Taklimat disampaikan oleh Pengiran Dr. Hajah Norwidayati binti Pengiran Haji Metusin, Timbalan Dekan Fakulti Syariah, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, Kupu SB. Dr. Adibah Husna binti Haji Ismail, Timbalan Pengarah Pusat Ilmu Teras Kupu SB dan Dayang Nurhayati binti Haji Abdul Rahman, Penolong Pegawai Perkembangan Ugama Pusat Dakwah Islamiyah. Taklimat antara lain memberikan kefahaman serta kesedaran mengenai kepentingan maqasid syariah dalam tadbir urus sesebuah organisasi maupun dalam kehidupan seharian. Bagi memberitakan akta-akta yang mengawal isu ternakan kerbau yang berkeliaran di negara ini, satu sesi taklimat dianjurkan oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan dengan kerjasama Bahagian Perundangan dan Pematuhan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan serta pasukan polis di Raja Brunei. Taklimat akta kerbau dan akta kesalahan-kesalahan rampaian itu berlangsung di Pusat Hortikultur Rimba, Gadong. Taklimat disampaikan oleh Awang Haji Afif Daraina bin Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin, Timbalan Penasihat Undang-Undang Kanan, Ketua Bahagian Perundangan dan Pematuhan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan Timbalan Pengusaha Polis Pengiran Khairul Hakimin bin Pengiran Haji Kamaluddin, Pegawai Siasatan Jenayah Daerah Polis Brunei dan Muara. Lebih 100 peserta terdiri daripada pengusaha ternakan, tanaman, padi, ketua-ketua kampung yang berkenaan serta pegawai dan kaki tangan di Jabatan Pertanian dan Agri Makanan menghadiri taklimat berkenaan.
Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan memaklumkan keputusan peperiksaan sijil perdagangan Brunei Jun 2022 telah pun dikeluarkan hari ini, Khamis 28 Julai 2022. Dalam siaran akhbar, Kementerian Pendidikan memaklumkan calon-calon yang menduduki peperiksaan tersebut bolehlah mengambil slip atau sijil masing-masing di Jabatan Peperiksaan pada waktu bekerja. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are honored and privileged to receive His Majesty and Her Majesty today in this very auspicious occasion of His Majesty's birthday, 76th birthday reception. Atas nama Presiden Republik Indonesia dan bangsa Indonesia, saya Duta Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan ingin mengucapkan selamat Hari Keputraan kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Baginda Sultan. Tahniah dan selamat Hari Keputraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia dari rakyat dan pemerintah Kerajaan Australia. On behalf of the people, the government, and the Embassy of the United States of America, I'm pleased to be here today to wish His Majesty a very happy birthday and many happy returns of the day. Happy birthday, Your Majesty.